Assalamualaikum, salam negaraku sehati sejiwa. Itu dia tadi alunan lagu merdu dengan tiupan seruling daripada kumpulan Edan Kasmaran. Kita akan bersama mereka lagi nanti di pertengahan dan juga penghujung rancangan. Terima kasih kerana membiarkan Nang Rinduk menyinari hari Selasa anda. Hari ini 19 Disember 2017 kami membawakan topik-topik menarik untuk anda. Dan kepada anda yang tidak dapat menyaksikan di kaca TV, jangan risau, semua platform digital anda boleh saksikan di laman sesawang www.myclick.rtm.gov.my. Hari ini kita ada topik menarik berbicara mengenai salah satu program yang tercetus daripada inisiatif Strategi Lautan Biru Kebangsaan ataupun NBOS, iaitu program MKMF, My Kampung My Future. Antara lain, program ini sebenarnya mengajak ataupun kita menggalakkan belia-belia untuk kembali ke kampung halaman mereka, berbakti dan juga menjana kegiatan-kegiatan ekonomi untuk memajukan lagi kampung halaman mereka. Dan juga MKMF juga bekerjasama dengan organisasi-organisasi kerajaan dan juga institusi pendidikan seperti Universiti Malaysia Sarawak. Kita perkenalkan tetamu-tetamu kita di segmen pertama ini. Selamat datang kepada Profesor Dr. Gabriel Tonga, pensyarah Fakulti Sains dan Teknologi Sumber, ya? Yes. UNIMAS, dan juga pengerusi JADC, Jagoy Area Development Committee. Di sebelahnya adalah Encik Aslan Benjamin, Encik Ben. Apa khabar? Baik, sihat. Dulu pensyarah saya di Fakulti Ekonomi dan Perniagaan UNIMAS, dan juga antara penyelaras program tourism di Bung Jagoy, ya? Ya, saya. Okey, dan MKMF di Sarawak ini antara lokasinya adalah di Bung Jagoy, sebuah tempat di Bauk. Mungkin ada yang mengenali, ada mungkin rakan-rakan kita di Semenanjung Malaysia kurang arif mengenai tempat tersebut. Kita nak perkenalkan mereka dahululah. Tempat Bung Jagoy ini mungkin sedikit latar daripada Prof Gap. Okey, sebenarnya Bung Jagoy ini adalah tempat asal orang Jagoy Berdayuh. Berdayuh Jagoy dulu. Dalam kurun 17, lebih kurang 1750 macam tu, sudah ada penempatan orang Berdayuh asal di situ. Penempatan awal Malaysia. Penempatan awal di atas gunung. Kalau dulu orang takut diserang musuh dan sebagainya, itulah sebab dia penduduk awal menetap di atas bukit. Gunung. Tapi dalam 1820 macam tu, orang kampung pun sudah tak tahanlah duduk di atas gunung. Lepas tu sedikit-sedikit dia turun ke bawah. Jadi masa sekarang ni semua di bawah bukit tu semua. Jadi kawasan Bung Jagoy itu masih kekal. Ada juga bekas perkampungan lama tu masih di situ. Dan kawasan kita anggap kawasan warisan budaya kita lah sekarang. Sebab ada penduduk di sana? Tak ada penduduk, rumah-rumah masih ada. Belum ada, tak ada lagi keluarga yang menetap di sana? Keluarga menetap di situ. Jadi kawasan sekitarnya ada merupakan kawasan dusun-dusun durian dan hutan tua yang jadi tempat pencarian mereka dululah. Jadi oleh kerana itu kita rasakan kawasan itu perlu dijaga. Jadi kita tubuhkan jawatan kuasa pembangunan kawasan Jagoy pada 2011, dan fungsi kita ialah untuk membantu mengawal, memelihara dan juga merancang pembangunan di kawasan di situ. Jadi satu daripada yang kita rancang adalah termasuk ekoturism itu tadi. Betul. Jadi kita nak kawasan itu dikekalkan sebagai kawasan warisan budaya orang Jagoy. Jadi macam itulah. Itu dia yang dinamakan Bung Jagoy sekarang. Prof Gap anak jati di kawasan Penang? Ya, saya anak jati di situ. Dan nenek-nenek moyang saya dulu di situlah. Juga berasal daripada situ. Ya. Tapi Jadi, Encik Ben bukan daripada sana? Saya bukan dari sana. Bukan di sana. Jadi macam mana penglibatan Encik Ben dengan program MKMF ini? Okey, permulaan dia pada tahun 2012. 2012 lagi? Apabila kita membawa delegasi daripada Universiti Tanjung Pura ke kawasan sempadan Malaysia dan Indonesia, sebab mereka masa itu ada program praktikal di Jagoy Babang. Jadi kawasan pertemuan sesuai adalah Bung Jagoy. Pada masa tersebut kita membawa mereka, dan di situ wujud rasa sayang saya pada kawasan tersebut. Jadi saya pun berjumpa dengan komuniti setempat, dan di situ kita dapat lihat mereka pun beria untuk memajukan kawasan tersebut. Dan kita dapat tahu projek yang sebelum ini memang telah dilaksanakan oleh UNIMAS. Jadi UNIMAS telah melaksanakan kajian dan membuat inventory kawasan
terutama untuk flora dan fauna, dan daripada IBEX sendirilah. Jadi kita sendiri. Jadi kita menyambung, sebab ini adalah kesinambungan sebenarnya. Kita membantu usaha ataupun matlamat yang disampaikan oleh projek tersebut. Pada tahun 2012 kita dah hantar proposal, dan syukur pada 2016, lama proses dia ni, tapi kita tak putus asa. Lama proses ni, tapi pada penghujung 2016 kita menerima berita gembira bahawa MKMF mereka dengan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani memberi peruntukan kepada daripada farma itu sendiri, memberi peruntukan kepada Universiti Malaysia Sarawak di bawah UCTC untuk melaksanakan program yang kita propose pada masa tersebut. Jadi program itu lebih kepada membantu komuniti supaya mereka bersedia menjadikan Bun Jagoy itu sebagai satu destinasi eko pelancongan. Jadi matlamat utama kita adalah eko pelancongan, di mana ianya harus daripada komuniti untuk komuniti. Jadi kami sebagai fasilitator. Jadi kami membantu mereka di situ. Fasilitator untuk di Bun Jagoy. Pembangunan di Bun Jagoy. Tadi Prof Gap menyebut mengenai IBEC. IBEC itu stands for apa? Ya, Institute Biodiversity and Environmental Conservation. Jadi adakah di Bun Jagoy ada usaha-usaha untuk memelihara tumbuh-tumbuhan sebenarnya pada lebih kalau tak silap saya tahun 2013 kita buat satu kajian. Kita buat satu ekspedisi ke Gunung Jagoy. Mulai dari situlah kita sudah mendokumentasikan flora dan fauna, dan kita lihat aset-aset ekopelancongan di situ. Jadi kita pun telah mengeluarkan satu buku yang kita panggil Bun Jagoy Table Book, dan banyak juga kertas-kertas jurnal dari situ. Jadi tempat itu sudah jadi terkenal. Kita sudah tahu apa yang ada di situ. Itu kajian daripada IBEC. Masuk dalam kajian juga. Selepas IBEC, barulah kita tahu macam mana kita nak rancang. Sebab maklumat dah cukup. Itulah peranan Tapi kawasan tu, adakah kawasan yang kita katakan terpelihara? Sebab susah kalau kita nak menghentikan, mungkin ada yang melakukan memburu ataupun sebagainya. Itu fungsi Jagoy Area Development Committee. Itu satu daripada fungsi komiti ini untuk mengawal. Sekarang ini kita dalam proses untuk mewartakan kawasan, seluruh kawasan itu 800 hektar kawasan hutan, termasuk tapak warisan itu tadi, sebagai tapak warisan budaya kita. So buat masa ini belum lagi dirasmikan lah, tapi dalam proses penyukatan dan sebagainya. Saya rasa dalam tempoh mungkin tahun depan kita dapat wartakan sebagai kawasan satu usaha yang cukup baiklah untuk memelihara flora dan fauna di sana. Encik Ben pula, kalau saya sebenarnya dah 2 kali ke sana, hari itu bersama dengan anda. Sebelum tu, waktu tu saya masih di tingkatan 3. Waktu tu memang hutan lah keadaan di sana, dan sekarang saya lihat agak berbeza dengan pembangunan semua, cukup bersedia untuk jadikan sebuah kawasan eko pelancongan. Tapi saya tahu proses ke arah itu tidaklah mudah. Jadi boleh ceritakan sedikit dia punya fasa daripada awal tu sehingga menjadi seperti sekarang. Okey, memang di peringkat awal tu kita merasakan perlunya kesedaran di peringkat golongan muda. Jadi kita membuat program ni. Program ni sebenarnya khas untuk komuniti keseluruhan Jagoy. Ada 11 kampung keseluruhan di sana, di sekitar kawasan tu. Jadi ia bukannya khas untuk Bun Jagoy semata-mata. Sebab di sini kita mahu mereka merasakan bahawa pride terhadap budaya dan warisan yang ada di kalangan komuniti Bun Jagoy itu 11 kampung tersendiri. Tadi termasuk yang di Indonesia? 11 kampung yang tidak. Sebelah di sini. Sebelah sini saja. Yang di Indonesia sekarang saya rasa ada 7 kampung sudah. Dulu apabila mereka baru turun dari bukit, satu kampung saja, kampung Jagoy Babang, yang di dalam Indonesia. Tapi sekarang kampung sudah pecah-pecah, jadi sekarang ada 7 buah kampung sudah. Okey. So kita dan di kawasan di daerah Runduk pun sudah ada kampung-kampung Jagoy sudah bertambah di situ. Sudah bertambah. So, semua asal daripada atas bukit tu. Itu penempatan asalnya. Dan kemudian kita merasakan bahawa perlunya persiapan kepada komuniti. Jadi peringkat kesedaran tu kita bukannya kita membawa projek, kita bertanya kepada komuniti apa yang mereka mahukan. Jadi sebab cabaran utama dalam projek pembangunan pelancongan sebenarnya adalah apabila kita sebagai
orang yang initiate, bukan daripada komuniti, ia banyak membawa kepada kegagalan. Jadi apa yang kita buat sekarang ini, kita mahu komuniti itu sendiri Datang daripada mereka sendiri. idea datang pada mereka, kita membantu. Jadi mereka daripada penelitian kita dapati mereka memerlukan kemahiran. Jadi kemahiran itu kita sampaikan kepada mereka, dan daripada projek yang diberi cabaran kepada kami 6 bulan. Sebenarnya projek 6 bulan. Jadi kami kata adalah agak mustahil, tapi kami cuba. Dan kita bersyukur juga kurang daripada setahun projek itu telah kita laksanakan. Dan sekarang ini ada pengusaha homestay dia sendiri. Dia ada local tour guide. Dia ada catering, dia ada sukan lasak, pengusaha sukan lasak. Semua dari kalangan Semua dari kalangan golongan muda, penduduk asal di kawasan Bun Jagoy. Jadi itu antara bagi kita cabaran utama dia adalah bagi mendapatkan kepercayaan di peringkat awal. Dan lama-lama mereka merasakan this is belong to us. Jadi kita perlu menjaga dia sendiri. Dan sekarang ni proses kita adalah menyerahkan sepenuhnya kepada komuniti. Dan kita bersyukur ada di kalangan komuniti itu sendiri, dan paling pencapaian paling utama adalah wujudnya galeri pertama komuniti Bidayuh di kawasan gunung itu sendiri. Itu adalah yang pertama. Terletak di site tu. Di site itu sendiri. Sudah ada. siap sedia untuk dikunjungi. Yes. Di rumah baru. Di rumah baru kita letakkan di situ. Tapi Prof Gap, seperti kata Encik Ben tadi kan, program ini diinitiate, diilhamkan juga dan cetusan idea juga daripada Universiti Malaysia Sarawak. Tapi penerimaan komuniti itu sendiri setakat ini ada mungkin maklum balas diberikan kepada anda? Saya keseluruhannya penerimaan adalah baik, dan adalah program-program kita yang program latihan kita yang agak hamba pada sambutan awal dia, tapi itu bukan dia tidak menerima. Banyak masalah yang kita, bukan masalah, ada cabaran yang kita hadapi di dalam proses itu, terutama sekali ini orang kampung ni pun dia sibuk dengan kerja masing-masing. Betul. So timing program-program itu. Tapi seluruhannya memang diterima lah. Dan seperti mana yang saya sebut awal tadi, MKMF, projek MKFF kita ini adalah bekerja melalui kerjasama Jawatan Kuasa Pembangunan Jagoy dan juga JKK Kampung Jagoy Gunung. Perlu kita sebut Kampung Dayal, ini penting ni. Orang kuat di situ. Betul. Saya rasa Encik Dayal pun dengar kita sekarang. Sedang menonton ketika ini. Kita terima kasih kepada semua ahli di kampung yang banyak terlibat dan menyokong. Penerimaan memang ada. Sebab kita apabila kita melancangkan dalam jawatan kuasa itu, kita menggunakan konsep logical framework analysis. Apabila kita membuat analisa isu-isu, masalah dan sebagainya, sudah kita terfaham apa masalah asas ini tadi, baru kita tentukan priority strategi kita. Apa yang boleh dibina di situ? Lepas itu satu daripada strategi itu ialah ekopelancongan, dan kebetulannya MKFF datang. Macam tu. So agak cun lah tu tepat sekali. Dan saya faham juga, satu yang saya suka adalah makanan lah di sana. Saya sempat merasa makanan tradisional Bidayuh memang sedap lah. Saya dijamu sendiri oleh orang-orang kampung di sana, dan saya rasa itu adalah antara aktiviti jika pelancong-pelancong berkunjung ke sana. Ya, saya. Ada aktiviti lain? Jadi selain mereka merasa makanan tradisional, apabila mereka bermalam di Gunung Jagoy, mereka juga boleh melawat di kawasan sekitar kampung tersebut. Jadi kita ada special guide tour di sana. Jadi pada sebelah pagi kita ada pemandangan yang indah untuk dinikmati. Pada awal pagi itu memang awal lah, pukul 5.30 tu kita dah ready. Apabila berada di puncak, berapa kaki? Berapa meter? Puncak tu 360 meter. Oh, Taklah tinggi sangat lah. Tapi strategik lah. Strategik. Tapi kawasan tu, kalau kita di kawasan Bung Tesen tu sendiri, pada awal pagi kita akan dapat melihat matahari terbit. Okey. Dan satu lagi package yang kita sediakan di sana adalah apabila berada di waktu malam, kita dapat menikmati suasana sekitar Jagoy dengan keindahan kalau cuaca yang mengizinkan. Jadi kita akan dapat melihat bintang-bintang di langit. Selain daripada itu, menikmati keindahan alam sekitar waktu malam. Kebetulan kalau ada flora haiwan liar yang datang waktu malam tadi ada juga.
di sana. Jadi paling utama adalah melihat panorama Kuching dari kawasan Bung Tesen itu sendiri. Jadi kalau nak menikmati itu, datanglah ke Bung Jago. Datanglah. Datang Bung Jago. Dari segi penginapan ada berapa bilik semua? Jadi penginapan setakat ni kita ada 3 active homestay di sana. Kita ada Dorot Jago Homestay, Pop-Up Jago Homestay dan juga Jiming Homestay. Jadi 3 mereka ni merupakan pengusaha aktif lah. Dan mereka dapat satu rumah tu dapat menampung sekitar dalam sehingga 30 orang maksimum. Jadi mereka akan menyediakan makanan. Jadi kalau di sana paling kurang pun package dia satu malam RM76. Itu yang paling kita 76, dapat sangat 76 satu malam. Jadi menyediakan makanan daripada sarapan pagi, tengah hari, malam. Jadi dia tu ada, kalau ramai lagi kat sana, kita ada persembahan local performance. Itu yang menarik. Jadi itu cukup. Sebab ni pada hujung tahun ni kita akan buat satu sambutan tahun baru di sana. Di sana. Jadi ada jadi kita akan daripada Bung Tesen tu sendiri kita dapat lihat pertunjukan bunga api di sekitar kawasan Jagoy. Itu di atas gunung. Itu di atas gunung. Dan pada hujung bulan 1 ni, sekarang ni musim buah. Orang sekarang ni cerita pasal musangking, tapi kat sana tak ada musangking lah. Kita kat sana kita ada durian tempatan. Dan durian tempatan tu saya dimaklumkan oleh komuniti setempat, satu pokok durian tu memang durian yang berusia ratusan tahun. Itu hujung tahun lah. Itu awal tahun depan lah dah ada lah. Dan awal Prof. Januari, kita nak tahu juga, saya dengar durian ni dah sedap. Sebagai pengerusi JADC juga anak jati daripada Bung Jagoy, apakah harapan anda sebenarnya keseluruhan dari MKMF ini, apa yang boleh dicapai? Harapan saya ialah kita boleh kekalkanlah sustainability satu cabaran. Jadi harapan saya ialah agar golongan muda boleh sambut dan boleh mengganti kita yang dah berusia ni untuk mengurus dalam komiti, dalam jawatankuasa dan juga dalam aspek penyediaan khidmat pelancongan ni tadi, inap desa lah, pemakanan, guiding dan sebagainya lah. Semua kita perlu ada pengganti. Sekurang-kurangnya ada pewaris lah, terutama daripada belia. Dan Encik Ben pula, mungkin dari sudut sebagai seorang penyelaras dan juga seorang pendidik, apa yang anda boleh harapkan terutama kepada hasilnya daripada Bung Jagoy ini? Jadi kita harapkan bahawa ada usaha, sebab kita dah menyampaikan pengetahuan dan kemahiran kepada komuniti. Jadi usahanya terletak di tangan mereka. Jadi dalam tempoh 2 tahun ni kita akan membantu memantau, dan pada masa yang sama sekiranya ada apa-apa idea, kita sebenarnya hendak melihat mereka lebih confident dalam berkongsi idea, pendapat supaya dapat direalisasikan dan dapat dibincangkan. Jadi kita nak suara mereka didengar, dan kita pun harapkan bahawa proses pemuliharaan itu sendiri bukannya setakat ini saja, berpanjangan. Jadi kita harap agar mereka nanti akan come out with a lot of program yang boleh membantu komuniti itu sendiri. Maksudnya mengajak komuniti-komuniti muda yang lain, belia lain daripada kawasan Jagoy untuk turut terlibat sama. Itu harapan kita. Okey, terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita sebenarnya, Prof. Gap dan juga Encik Ben. Saya rasa itu satu usaha yang cukup murni, MKMF dan juga daripada kedua-dua anda. Sebenarnya kawasan-kawasan seperti inilah yang punya nilai warisan yang cukup tinggi, harus kita bangunkan. Dan yang paling penting adalah belia tidak disisihkan. Malah mereka juga diajak bersama untuk membangunkan kawasan Bung Jagoy. Saya sudah ke Bung Jagoy dan percayalah cakap saya, tempat itu cukup mengagumkan. Tak susah pun nak naik jaga trekking tu. Dia ada laluan dia sampai di atas sana. Pemandangan dia memang tip-top, memang cantik. Baik, selepas ini kita akan berehat, tapi sebelum itu kita dengar dahulu lagu daripada kumpulan Edan Kasmaran. Saksikan. Lagi dalam Nang Rindu. Tadi kita bersama dengan tetamu lelaki. Ini tetamu wanita pula, juga daripada Bau. Apa khabar? Sehat. Selamat datang Cik Sandra Trinata Sugeng. Ya, betul. Cik Sandra ni adalah pengusaha kedai kraft tangan di Pasar Serikin. Siapa pernah pergi Serikin tu mungkin pernah jumpa dengan Cik Sandra. Ya. Jadi kedai menjual kraft tangan di sana. Betul. Nang di Resources, betul? Ya. Dan saya juga pernah ke sana melihatkan hasil-hasil kraft tangan, buatan tangan yang memang cantik, buatan asli. Harga pun berpatutan. Betul. Dan kita nak tanya Cik Sandra hari ini berkongsi bersama dengan
penonton-penonton kita Nang Rindu, bagaimana bermulanya perniagaan Cik Sandra ni sendiri? Daripada minat ke ataupun meneruskan perniagaan keluarga ke, macam mana? Sebenarnya daripada minat lah. Minat dia satu benda. Saya suka melihat hasil kerajinan kaum Bidayuh, kaum kami sendiri, di mana mereka menghasilkan produk yang seperti yang di depan ini, semua daripada anyaman yang sangat teliti, dan lagi teknik yang mereka gunakan yang sangat mungkin agak sukar dijumpai sekarang, begitu. Jadi mulai rasa cinta lah dengan produk ini, begitu. Berapa usia tu mula-mula sekali membuat anyaman ni? Anyaman waktu mulai berminat adalah masa saya berusia 7 tahun. Oh, dari kecil lagi ya? Ya. Minat untuk melihat macam mana lah cara dia. Sebab nenek saya pertama kali saya tengok nenek saya menganyam daun pandan. Daun pandan pakai menggunakan bengkuang. Kemudian pasar Serikin yang kita sudah kenal adalah pasar di mana orang membawa barang-barangan untuk masuk untuk dijualkan. Jadi kebanyakan orang-orang kampung meminta tolong ibu saya untuk memasarkan barangan mereka ke kedai kami. Jadi saya tengok, wah cantiknya tambuk-tambuk ni. Kenapa kita orang tempatan tambuk tidak... Tambuk tu yang mana? Yang macam ini, macam bakul? Ya, ini. Oh, ini dipanggil tambuk Ini tambuk. Zaman dulu orang gunakan untuk angkut kayu. Jadi zaman sekarang diminikan dan digunakan untuk pelbagai hiasan. Ya. Dan saya pun memodified dia kepada ada modified juga? Ada. Kalau ikut zaman sekarang punya Ya, lah. betul. Ikut kegunaan zaman sekarang, begitu. Dan bagaimana terhasil terbentuknya tertubuh kedai Nangdi Resources ini? Anda sendiri yang mengusahakan? Ya, Nangdi Resources saya mula buka pada 2008. Ya, jadi Nangdi maksud Nangdi dia... itu apa? Nang Rinduk bukan? Nangdi maksudnya Nang adalah yang, di bukan di, DA. DA maksudnya dulu. Ya, itu adalah bahasa Selakau. Bahasa Anda sendiri berbangsa Bidayuh. Bidayuh, ya. Dan adakah ahli keluarga anda lain yang juga adik-beradik ke yang turut berminat membuat anyaman? Setakat ni hanya saya sendirilah yang berminat. Ya. Apa juga kalau mereka lah yang ke pasar Serikin, biasalah pakaian semua, aksesori-aksesori ada di sana. Tapi mereka yang singgah di kedai anda ni, apa juga produk-produk yang ada dijual ni? Saya menjual tikar kelasah, di mana tikar yang sangat terkenal, banyak yang diminati oleh orang-orang Semenanjung khususnya. Ya, tikar kelasah, bakul-bakul. Seperti bakul-bakul yang di depan, ini adalah bakul-bakul tradisional. Mungkin saya ambil yang hampir pada diri saya ni lah. Boleh. Tambuk juga panggil ni? Ya, ini tambuk. Macam yang beginilah, kalau nak proses membuat berapa lama? Yang ini termasuk penganyaman dan juga proses penganyaman dan proses pembuatannya ini mengambil masa sekitar 3 minggu. 3 minggu? Ya, untuk pencarian bahan rotan. Perendaman, proses perendaman yang ini, yang hitam-hitam. Direndam untuk apa tu? Biarkan dia menjadi keras? Dia untuk menghasilkan warna hitam. Dia direndam di lumpur dulu, kemudian dimasak menggunakan daun rambutan. Semua menggunakan bahan alami lah. Jadi dia berhasil warna hitam. Kalau yang begini tadi 3 minggu, tapi kalau saya rasa yang dibingkaikan di hadapan tu adalah contoh tikar kelasah. Betul. Kalau mungkin boleh penonton lihat yang di hadapan tu, di dalam bingkai itu adalah daripada tikar kelasah. Boleh harga tu boleh mencecah berapa tu? Dia bergantung kepada saiz dan juga grade. Dia mempunyai banyak grade A, B, C dan D. Oh, yang mempengaruhi grade ialah jenis bahan. Jenis bahan dan juga cara pembuatan serta desain tikar itu. Setakat ini yang pernah dijual boleh mencecah harga berapa? Sekitar 1,000 lebih, 1,500 ke atas. Semenanjung Malaysia banyaklah peminatnya. Kalau daripada antarabangsa? Antarabangsa juga kita punya banyak peminat. Contohnya waktu saya ke Hari Kraft Kebangsaan, kebanyakan peminat yang pembeli tikar ini adalah orang-orang luar negara. Mereka sangat impress dengan macam mana rotan ini boleh dihasilkan dengan anyaman yang sebegini bagus, dan juga mereka pernah berkongsi pengalaman. Mereka pernah pergi ke rumah panjang, mereka kata ini boleh tahan antara 20-30 tahun, dia kata masih makin cantik, kata. Jadi dia berminat untuk membeli. Betul lah. Ya. Dan setakat ini adakah Cik Sandra bekerja, ada mengambil staf juga? Berapa pekerja? Setakat ni untuk pembuatan tikar saya ada 3 orang pekerja, pekerja tetaplah 3 orang. Ada juga yang in and out, di mana kita memberi bahan, mereka akan buat di rumah.
Jadi berikut adalah proses pembuatan tikar lah. Ada. Ya, kita ini ada pembuatan bawa gambar. tikar. Ya. Tikar ni dia ada nama dalam bahasa Bidayuh panggil bidai kan? Bidai. Bidai adalah betul. tikar. Ini adalah antara proses-proses membuatnya. Ni daripada Rumit, awal ya, lah kan? Ya, ini semua Daripada menggunakan awal. tangan. Harus dipukul kuat-kuat begini untuk menghasilkan anyaman yang tahan lama. Tikar biar dia ni keras. berapa lama? Ini yang design Ini yang sudah desain siap. saya, ya. Ini design yang sudah siap. Tikar yang dibuat dengan anyaman tangan. Ya, betul. Boleh mengambil masa sebulan tak? Ya, lebih, kadang-kadang sebulan lebih. Tengok bergantung dengan desain dia lah. Bergantung dengan desainnya. Wow. Okey, dan pekerja-pekerja yang bersama dengan Cik Sandra ni, adakah mereka sendiri memang sudah memiliki kemahiran itu ataupun diajar daripada awal? Kebanyakan mereka mempunyai kemahiran sendirilah. Mereka daripada orang tua. Kemudian mereka pun belajar lagi. Kemudian saya memberikan sedikit desain. Kami bekerjasama membuat dia lagi. Ini memerlukan hitungan berapa batang digunakan untuk setiap anyaman. Rumit juga. Memang sangat rumit. Setiap satu tu desain dia. Ya. Dan bagaimana kerjasama Cik Sandra dengan program My Kampung My Future ini? Dengan My Kampung My Future, saya dibantu oleh Unimas, pihak Unimas untuk memasarkan produk saya. Kemudian mereka juga membantu memberikan idea dari segi lukisan untuk menghasilkan produk terbaru, memberikan idea yang terbarulah daripada pembuatan barang-barang saya yang akan kami hasilkan untuk dipasarkan ke pasaran luar begitu. Kalau kita lihat dari segi cabaran pula, bagaimana? Ada dari segi bahan mentah, adakah sukar diperolehi? Ini rotan saya rasa susah sikit. Memang agak susah diperolehi sekarang. Cabaran dia adalah sekarang musim hujan. Jadi kita perlu menjemur agak lama sedikit. Jadi untuk menghasilkannya pun agak lama sedikit. Dan kemudian kita kekurangan rotan. Kita tahu sekarang rotan memang hampir punah lah begitu. Betul. Dan ada harapan anda lah, yang terakhir, harapan anda kepada perniagaan anda ini, sebab ini buatan tangan anda, tak ramai yang masih meneruskan perniagaan ini. Silakan. Betul. Harapan saya harapan saya adalah semoga saya boleh berkembang membawa produk saya ke luar negara. Lebih jauh lagi ya. Lebih jauh lagi. Kemudian saya boleh memperkenalkan bangsa saya melalui anyaman. Dan kemudian saya ingin orang-orang muda di bawah saya ataupun di mana mereka mengembalikan minat lagi untuk menyayangi apa yang telah dibuat oleh nenek moyang kita zaman dahulu. Tepat sekali. Terima kasih Cik Sandra sudi bersama dengan Nang Rindok pada hari ini. Dengan itulah dia tadi kita bersama dengan tetamu-tetamu kita daripada Universiti Malaysia Sarawak dan juga Cik Sandra, pengusaha kedai kraft tangan di Bau, yang pergi ke Pasar Serikin boleh singgah di kedai beliau. Kita nak berkenalan dengan artis jemputan kita hari ini. Nama kumpulannya adalah Edan Kesmaran. Edan Kesmaran. Kita nak tahu maksud Edan Kesmaran tu apa sebenarnya? Okey, dalam nama Edan Kesmaran sebenarnya diberikan oleh saudara Bima. Okay, gitaris kami. Okay. Edan Kesmaran dalam bahasa Melayu klasik bermaksud direct translation yang maksudnya gila berahi ataupun mabuk asmara. Mabuk asmara. Ya, macam tu. Okay. Tapi tujuan kami menamakan mabuk asmara bukan kerana kami semuanya mabuk asmara, bukan, tidak. Bukan. Cuma niat kami hanyalah untuk supaya para pendengar yang mendengar muzik kami, persembahan kami, seolah-olah tersenak lagi, nak lagi yang untuk dengar persembahan kami, seolah mereka sedang dalam mabuk asmara, macam itulah. Tadi lagu pertama tajuknya? Lagu pertama tajuknya Janji Azali. Janji Azali. Ya. Lagu kedua? Lagu kedua tajuknya Edan Kesmaran. Oh, sama nama dengan nama kumpulan. Ya, ya. Tapi saya rasa ramai nak berkenalan dengan ahli-ahli kumpulan Edan Kesmaran ni. Mulakan dengan anda dahulu. Okey, nama saya Adib Omar. Adib adalah vokal dan juga saya selaku vokal dan juga pemain seruling. Oh, ya, okey. Seterusnya? Saya Wandi. Wandi. Ya, selaku ini main apa ni? Kajon. Kajon. Kalau kotak biasa tak boleh ketuk, lain bunyi. Okey, di sebelah sana yang mengilhamkan nama Edan Kesmaran ni. Saya Bima. Pemain gitar. Gitaris and vokal lah. Okey. Jadi tertubuhnya Edan Kesmaran ni dah berapa lama dah? Okey, sebenarnya kami bertiga
ketiga-tiganya anak jati Seri Aman Sarawak. Orang Seri Aman. Dan ketiga-tiganya mempunyai pengalaman dalam bidang muzik yang tersendirilah. Okey, jadi sekarang bekerja di Kuching dan kami ditubuhkan pada Februari 2017. Bermulanya melalui satu penghargaan malam puisi macam itulah, okey, di sebuah satu majlis, dan sehingga hari ini alhamdulillah masih kekal dan terus pergi membuat persembahan. Ya, terima kasih kumpulan Edan Kesemaran. Saya ucapkan semoga berjaya, terus maju jaya dalam kerjaya anda. Saya sukakan dengan muzik anda. Begitu jarang terdengar basking ni kan. Muzik dia asli macam tu. Baik, kepada anda penonton setia Nang Rindu, jangan lupa saksikan Nang Rindu minggu hadapan. Kita bawakan topik menarik khas untuk anda, episod terakhir untuk tahun 2017. Dengarkan episod terakhir, tajuknya apa dia punya lagu ni? Lagu terakhir kami bertajuk Kau Hadir. Okay. Lagu ini ditulis liriknya sepenuhnya oleh saya dan juga susunan lagu oleh Bima dan juga Wandi. Okey. Baik, terima kasih. Kita dengarkan lagu terakhir daripada Edan Kesemaran. Terima kasih kepada semua tetamu dan juga kepada anda penonton setia Nang Rindu. Assalamualaikum, sehingga kita berjumpa lagi.